Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. InsyaAllah dalam siri ketiga dari meja KPM, Ketua Penolong Mufti, Pejabat Mufti, Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan, di mana insya-Allah hari ini kita akan melihat beberapa isu yang tak berapa panjang, iaitu berkenaan dengan fatwa-fatwa sesat, di mana terdapat fatwa-fatwa yang jelas sesat apabila mereka mengeluarkan hukum ataupun mengeluarkan pandangan hukum yang jelas bercanggah dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang banyak berlaku, dan perkara ini juga berlaku di Labuan. Antara fatwa-fatwa sesat yang diutarakan adalah mengharamkan bacaan Yasin pada malam Jumaat, di mana sebagaimana kita tahu bahawa Yasin ini adalah satu surah daripada Al-Quranul Karim, dan membaca Al-Quranul Karim adalah diharuskan, bahkan disunatkan kepada umat Islam untuk membacanya pada bila-bila masa. Tak kiralah mereka nak baca sama ada pada malam Jumaat ke, Sabtu ke, Ahad ke, Isnin ke, ataupun nak baca 3 kali sehari ke, tidak ada larangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ustaz sangat heran bagaimana mereka boleh mengharamkan ataupun terfikir untuk mengharamkan bacaan Yasin kepada umat Islam. Ini adalah satu perkara yang kita memang sangat-sangat tidak masuk akal, mengharamkan sesuatu daripada Al-Quran untuk dibaca, tak kiralah sama ada pada apa-apa hari sekalipun. Sebab Nabi SAW tidak pernah mengharamkan perkara tersebut. Sebab itu di dalam mengeluarkan pandangan hukum ataupun apa-apa perkara yang berkaitan dengan hukum, kita kena fikir dengan mendalam, dengan banyak perkara, supaya jangan apa yang kita ungkapkan itu adalah merupakan satu pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, jangan kamu ungkapkan dengan lidah kamu yang dusta itu. La taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jadi pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku di kalangan umat Islam, apatah lagi golongan yang terpelajar, yang mempelajari Islam itu dengan mendalam. Sebab berkenaan dengan membaca Al-Quran ini jelas banyak di dalam perintah suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran, Allah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran syafi'an musyaffa'. Al-Quran itu adalah memberi syafaat dan syafaatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, sebagaimana hadis sahih riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih, di mana dinyatakan dengan jelas bahawa sembahyang, berpuasa dan Al-Quran itu memberi syafaat kepada hamba yang membacanya di hari kiamat. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, baginda menyatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat kepada orang yang membacanya. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menyuruh kita membaca Al-Quran tanpa mengharamkan ataupun tanpa meletakkan pada hari-hari yang diharamkan pembacaan Al-Quran tersebut. Ini adalah satu perkara yang tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan di sana terdapat hadis Nabi bagaimana kisah seorang sahabat yang sentiasa membaca surah Al-Ikhlas pada setiap sembahyangnya. Baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana dia mengkhususkan bacaan surah Al-Ikhlas itu pada setiap rakaat dalam sembahyangnya. Satu perkara yang tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tak pernah suruh sahabat-sahabat dia buat perkara yang demikian. Justru itulah di dalam riwayat itu sebahagian sahabat telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi telah memanggil lelaki yang terlibat, bertanyakan kepadanya kenapa dia buat demikian. Dia kata kerana dia mencintai surah Al-Ikhlas tersebut. Lalu Nabi SAW menyatakan bahawa cinta kamu kepada surah Al-Ikhlas itu akan memasukkan kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Memberitahu kepada kita bahawa walaupun perkara itu tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, dan Nabi tak suruh sahabat buat perkara yang demikian, tetapi oleh kerana ianya berkaitan dengan Al-Quranul Karim, dan Nabi membenarkan perkara itu dengan menyatakan bahawa pembacanya itu sahabat tersebut, oleh kerana cintanya kepada surah Al-Ikhlas itu, walaupun dia buat perkara bid'ah yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga walaupun dia mengkhususkan bacaan Al-Quran pada tempat-tempat yang tertentu sahaja. Justru itulah kita sebagai umat Islam, kita jangan sekali-kali mengharamkan untuk umat Islam yang lain membaca surah Yasin ataupun mana-mana surah, mana-mana saja ayat-ayat Al-Quran pada tiap-tiap malam, tak kiralah malam apa sekalipun. Dan di sana ada anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpamanya untuk kita membaca surah Al-Kahfi dan juga pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Begitu juga untuk kita membaca surah-surah yang tertentu pada setiap malam, seperti surah Al-Mulk, surah Sajadah, dan surah-surah yang lain yang banyak diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga tidak menjadi masalah. Dan berkenaan dengan surah Yasin, untuk membaca Yasin ini, kerana Yasin ini adalah satu surah yang diberi kemuliaan, yang dianggap sebagai hati Al-Quranul Karim. Dia mempunyai kemuliaannya sendiri. Setiap surah mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan surah Yasin salah satu daripada surah yang mempunyai kemuliaan tersebut. Justru itu maka adalah menjadi satu perkara yang perlu untuk kita menggalakkan umat Islam membacanya, tak kiralah pada apa masa dan keadaan sekalipun. Sebab itu adalah ijtihad ulama yang diambil daripada, sama ada mereka mengambilnya daripada hadis dhaif ataupun mereka mengambilnya daripada sumber-sumber yang lain. Selama mana ianya adalah ijtihad, maka ianya adalah dibenarkan oleh Islam, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Sesiapa yang berijtihad dan ijtihad itu benar, maka dia akan dapat dua pahala, dan sekiranya ijtihad itu salah, dia akan dapat satu pahala. Man ijtahada fa akhta'a, Nabi sebut jelas-jelas fa akhta'a, dia salah dalam ijtihad, maka dia tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di isu ijtihad, maknanya ijtihad, bila kita sebut ijtihad ini adalah pandangan ulama di dalam perkara yang tidak mempunyai nas, ataupun nasnya tidak jelas, ataupun keadaan-keadaan yang tertentu yang memerlukan mereka mengeluarkan ijtihad, maka ahlan wa sahlan, mereka boleh buat. Tidak ada apa-apa masalah di dalam ijtihad mereka tersebut, sama ada mereka bersetuju atau tidak bersetuju, betul ataupun tidak, di sisi Allah mereka semuanya itu akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga terdapat golongan-golongan yang mengeluarkan pandangan hukum yang tak betul lah.
seperti mengharamkan tahlil. Apa masalah pada tahlil? Tahlil la ilaha illallah, kan? Maknanya Nabi SAW maknanya tidak pernah mengharamkan perkara-perkara yang baik. Apatah lagi itu adalah ijtihad di kalangan ulama, maka ijtihad itu dibolehkan, tidak ada isu. Begitu juga menyediakan makanan selepas kematian, walaupun di sana terdapat hadis yang membenarkan yang membenarkan dan juga hadis yang menyuruh kita untuk memberi makan kepada menyediakan makanan kepada keluarga si mati. Antara hadis yang membenarkan menyediakan makanan kepada oleh keluarga si mati itu, dibenarkan menyediakan makanan, ialah sebagaimana hadis sahih daripada riwayat Abu Daud tentang kisah seorang perempuan yang telah menyediakan makanan selepas pengkebumian. Dia ajak Rasulullah dan para sahabat kepada jamuan makanan, dan baginda serta para sahabat telah pergi kepada majlis jamuan tersebut. Bahkan di dalam riwayat yang lain, dalam hadis hasan, oleh kerana hadisnya hadis sahih, dan yang lain tu dia akan menjadi, kalau dia dhaif, dia akan naik kepada hasan li ghairih. Maknanya dalam hadis hasan li ghairih yang lain disebut imra'atuhu dengan lafaz imra'atuhu, maknanya isteri kepada mayat tersebut. Maknanya yang dikebumikan itu adalah suami dia. Sebab itulah dia menyediakan makanan kepada Nabi SAW dan sahabat baginda. Rasulullah tak pernah marah. Rasulullah tak ada, maknanya Rasulullah kata ini bid'ah, sesat, haram buat macam tu. Tak ada. Bahkan Rasulullah pergi kepada majlis yang jamuan yang disediakan oleh perempuan tersebut bersama dengan sahabat-sahabat baginda yang lain. Walaupun di sana terdapat hadis tentang berkenaan keluarga Ja'far, yasna'u li ahli Ja'farin ta'aman faqad ja'ahum ma yushghiluhum, yang mana Nabi menyuruh sahabat membuat makanan kepada keluarga Ja'far kerana telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka, iaitu urusan kematian suami dia yang telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, Ja'far radhiyallahu anhu. Jadi berkenaan dengan hadis-hadis yang ini, yang kita nampak seolah-olah macam pertentangan, ulama telah membicarakan dengan teliti dan telah memberi makna yang betul kepada hadis-hadis tersebut. Yang pertamanya berkenaan dengan hadis Ja'far, tidak ada di dalam nas tersebut mengharamkan ahli keluarga menyediakan makanan selepas kematian. Apa yang Nabi sebut adalah supaya menyarankan supaya sahabat-sahabat yang lain menyediakan makanan kepada keluarga Ja'far, kerana keluarga Ja'far sedang menghadapi kematian dan mereka sangat bersedih. Yang pertama. Yang keduanya, mereka adalah daripada keluarga yang susah. Oleh kerana itulah Nabi menyuruh supaya menyediakan makanan kepada mereka. Dan perlu diingat bahawa Ja'far bukanlah kematian yang pertama dan terakhir yang berlaku di zaman Nabi SAW. Bahkan kematian telah berlaku sebelum daripada itu. Ramai dah orang lain mati, tapi Nabi tak sebut. Begitu juga ramai juga orang lain mati selepas daripada itu, tetapi Nabi tak pernah menyebut perkara yang sama, tetapi Nabi menyebutnya keberkenaan dengan keluarga Ja'far. Begitu juga di dalam hadis riwayat Abu Daud tentang perempuan yang menyediakan makanan. Begitu juga Nabi tidak pernah melarang mereka daripada penyediaan makanan tersebut. Nabi tak pernah kata ini haram ke apa semua. Nabi tak kisah pun. Begitu juga banyak lagi banyak lagi perkara-perkara yang kadang-kadang menjadi masalah. Golongan yang meletakkan perkara ijtihad sebagai satu perbuatan yang sesat, mereka ini memang jelas sesat lah. Sebabnya Nabi menyatakan kalau sekiranya ijtihad itu salah, Nabi menyatakan tetap diberi pahala, satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukannya ijtihad yang salah itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi memang sesatlah, maknanya pandangan ini adalah pandangan yang sesat yang meletakkan perkara ijtihad sebagai bid'ah dalalah.
kecuali perkara ijtihad tersebut adalah ijtihad yang bercanggah dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sudah tentu para ulama yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pewaris nabi-nabi, sama sekali tidak akan melakukan perkara seumpama itu. Sebab di sana terlalu banyak perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada perkara yang kadang-kadang disabitkan melalui hadis-hadis yang dhaif dan sebagainya, yang juga diamalkan oleh masyarakat. Dan sebahagian ulama berijtihad perkara itu adalah dibolehkan. Umpamanya masalah talqin. Sebab itu golongan yang mengharamkan talqin adalah satu perkara yang menganggap ianya sebagai bid'ah yang sesat, adalah bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah mereka lebih besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa perkara ijtihad sekiranya salah sekalipun tetap diberi pahala? Begitu juga di dalam perkara-perkara yang lain. Banyak lagi perkara-perkara yang terlalu banyak perkara-perkara yang tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak disentuh oleh Al-Quranul Karim, yang dibiarkan kepada umat ini untuk menentukannya sendiri berdasarkan apa yang difahami oleh para ulama. Di situlah ruang ijtihad yang besar. Antaranya ialah sebagaimana nas yang jelas daripada Al-Quranul Karim, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Di mana ayat surah 101 surah Al-Maidah, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu, mungkin akan diwajibkan dan sebagainya. Dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan hukumnya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maafkan kamu daripada perkara-perkara itu yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Di mana jelas disebut perkara yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya itu sebagai perkara afallahu anha wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Jadi bila disebut sebagai afallah, maka diampun, maka dimaafkan. Sebab itulah ruang ijtihad itu luas, ruang ijtihad. Tetapi walau bagaimanapun ijtihad itu hendaklah diletakkan kepada para ulama yang menentukannya. Sebab ulama ada kaedah dia berkenaan dengan nas yang jelas, di mana Al-Quran ini ada nas yang mutasyabihat dan juga ada nas yang jelas daripada yang fihi ayatun muhkamatun ummul kitab, dan ada juga ayat yang dikenali sebagai ummul kitab. Umpamanya dalam isu berkenaan dengan lafaz berkenaan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim, di mana Allah menyatakan tangan Allah Subhanahu wa taala itu di atas tangan-tangan mereka, di mana lafaz tangan bagi Allah mempunyai dua makna lah, sama ada secara fizikal ataupun secara maknawi, secara kinayah. Jadi kinayah itu memang biasalah, umpamanya di dalam bahasa penggunaannya di dalam bahasa Arab, seperti Firaun menyatakan banaitu al-ahramat biyadi. Firaun kata, aku membina piramid-piramid itu dengan tangan aku. Jadi adakah dia Firaun yang tukang kerja, yang angkat batu, yang pikul batu, heret batu untuk membina piramid tersebut? Sudah tentu tidak. Maka maksud di situ adalah kekuasaan. Jadi oleh kerana itulah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka mentakwilkan ayat-ayat tersebut. Cuma ada golongan yang tidak mentakwilkan, dan mereka adalah golongan Mujassimah yang meletakkan bagi Allah itu ada anggota.
Mereka menyatakan bahawa Allah itu ada tangan. Mereka menyatakan Allah itu ada tangan. Jadi perkara yang seumpama ini juga berlaku di Labuan. Mereka kata Allah itu ada tangan, ada kaki, ada mata dan sebagainya. Dia daripada segi penggunaan bahasa Arab dan bahasa Melayu, ianya adalah berbeza. Daripada segi bahasa Arab, bila sebut tangan, bila kita melihat di dalam lafaz Al-Quran, dia ada 3 lafaz yang besar, 3 kumpulan lafaz yang besar. Yang pertama, tangan disebut dengan lafaz mufrad, yadullahi fawqa aydihim, sebagaimana dalam surah Al-Fathu, dalam ayat yang ke-10, surah Fatah ayat yang ke-10. Jadi kemudian ada lafaz musanna. Lafaz musanna ni lafaz 2, menunjukkan seolah-olah ada 2 tangan. Lafaz musanna, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Kemudian dia ada lagi di sana terdapat lafaz jamak, was-samaa'u banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Jadi bagi golongan yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ada tangan, ini memang sangat bermasalah bagi mereka. Apabila kita bertanya kepada mereka, tangan Allah Ta'ala itu ada berapa? 1 ke? Ada 2 ke? Ataupun jamak? Ataupun 3 dan ke atas? Sebab semua lafaz itu ada di dalam nas Al-Quranul Karim. Walaupun mereka kata tangan Allah Subhanahu wa taala itu tak sama dengan tangan manusia, tetapi tetap tangan. Maknanya kita akan faham tangan lah, manusia, orang akan faham tangan. Berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah yang mana mereka mentafsirkan, mereka tidak lagi meletak pada makna tangan, tetapi dengan makna kinayah, yadullah, dengan makna kekuasaan. Maka hilang, tak ada maknanya apa yang disebut sebagai tangan, maknanya yang boleh menimbulkan macam-macam isu. Nanti orang tanya berapa tangan Allah Ta'ala, kan? Sebab semua lafaz tu ada. Kemudian orang tanya lagi, adakah Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan kiri? Kerana di sana ada hadis yang menyatakan bahawa Nabi Adam alaihissalam diciptakan ala suratihi. Ala suratihi. Jadi ala suratihi itu bagi pendapat golongan yang tidak menyatakan bahawa Allah itu mempunyai anggota fizikal, maka mereka akan menyatakan bahawa yang dimaksudkan di situ adalah Adam itu dibuat sebagaimana rupa Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Maknanya bukannya ada 2 tangan, ada mata, kaki dan sebagainya. Ada 2 mata ataupun mata-mata yang banyak. Jadi di situ timbul masalah daripada segi pentafsiran. Mereka kata mereka guna memahami sesuatu perkara itu melalui nasnya yang yang zahir. Ini memang bermasalah lah. Memang menimbulkan masalah yang besar. Sebab di sana ada nas yang wajib ditakwil. Kalau tak takwil tapi menggunakan makna zahir, hukumnya adalah jelas wajib murtad daripada Islam. Umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di mana Allah menyatakan bahawa segala sesuatu daripada segala-gala atas muka bumi ni, atas alam semesta ni akan hancur. Yang tinggalnya hanyalah wajah Tuhan kamu. Wajah di situ maknanya kalau ada seseorang yang beriktikad bahawa wajah Tuhan yang tak hancur, manakala tangan, kaki yang disebut di dalam sifat-sifat Allah yang lain secara fizikal yang mereka fahami itu hancur, maka itu jelas wajib murtad, keluar daripada Islam. Ini adalah masalah antara masalah apabila kita tidak meletakkan sesuatu itu pada kefahaman yang betul. Sebab itu isu berkenaan dengan tangan Allah ini bukan sekadar
berlaku di Selangor, sehingga pejabat mufti Selangor mengeluarkan pandangan hukum berkaitan dengan mengharamkan buku yang digunakan. Bahkan perkara itu juga timbul di tempat-tempat lain termasuk di Labuan. Cuma berbeza isunya itu adalah banyak ataupun sedikit. Kemudian ada orang tanya, adakah Tuhan mempunyai tangan kiri? Sebab di sana terdapat hadis riwayat Muslim. Jadi macam-macam lah. Maknanya kalau tak takwil, macam-macam perkara yang timbul. Begitu juga berkenaan dengan mata Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kalau satu mata dia, sebab dalam lafaz Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada semua tiga-tiga lafaz. Lafaz mufrad, lafaz musanna dan juga lafaz jamak. Sebab itu apabila kita meletakkan sesuatu hukum itu tidak kena pada tempatnya, maka itu menimbulkan masalah. Memang sangat-sangat menimbulkan masalah. Saya melihat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum ini perlu diberi penerangan yang jelas kepada masyarakat supaya mereka memahami tentang perkara-perkara tersebut dengan cara yang betul, sesuai dengan kefahaman mereka sebagai masyarakat awam. Kerana sekiranya dihuraikan secara terperinci dan mendalam, mungkin akan timbul banyak perkara yang agak sukar untuk dijelaskan, yang berkaitan dengan nas dan sebagainya, yang mana perkara-perkara ini yang paling baik adalah golongan yang Asy'ariyah yang meletakkan tafwid kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang terbaik, iaitu mereka menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menjadikan perkara tersebut sebagai satu perkara yang polemik di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga terdapat perkara-perkara yang lain, banyak lagi perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan isu yang kita bincangkan sebelum daripada ini, berkaitan dengan bid'ah dan sebagainya, yang masih terus terdengar di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan perkara ini dapat diselesaikan ataupun dapat difahami oleh masyarakat dengan cara yang betul. Kadang-kadang bagi golongan yang meletakkan yang membahagikan bid'ah sebagai semuanya sesat, mereka juga melakukan perkara yang sama. Bahkan banyak mereka melakukan perkara yang sama. Kesilapan utama adalah berpunca daripada ketidakfahaman mereka tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nas Al-Quranul Karim. Itu yang menjadi isu yang paling utama. Dan apabila mereka mengutarakan tentang segala yang tidak datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bid'ah yang sesat, maka orang lain akan mengemukakan juga banyak perkara berkenaan dengan kepercayaan mereka sendiri, termasuk umpamanya dalam pembahagian. Mereka membahagikan akidah itu kepada 3 bahagian. Ini satu perkara yang tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah sebut dalam mana-mana hadis bahawa akidah itu ataupun ilmu tauhid itu terbahagi kepada 3 bahagian. Maknanya uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat tak pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanyalah satu pembahagian yang bid'ah. Maknanya kalau mereka kata bid'ah itu sesat, maknanya sesatlah pada pandangan mereka. Maknanya orang akan menggunakan hujah yang sama daripada apa yang mereka perkatakan itu. Dan kalau kita tengok dalam nas Al-Quran pun tak betul pembahagian tersebut berdasarkan nas Al-Quran. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di mana Allah Taala sebut 3 perkara. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas. Satu, Rabb. Maknanya boleh kita kalau diletak sebagai rububiyah. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas maknanya yang kedua adalah malikin nas, iaitu malikiyah. Tauhid malikiyah. Kemudian ilahin nas, tauhid uluhiyah. Maknanya kalau nak bahagi, sebab itu pembahagian nak bahagi macam mana pun dia tidak ada masalah dari segi hukumnya, selama mana ianya menepati apa yang dikehendaki oleh syarak dan dikehendaki oleh yang berselari dengan apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi ianya akan menjadi masalah apabila golongan tersebut berhujah dengan orang lain, semua perbuatan yang ijtihadiyah mereka anggap sebagai suatu bid'ah yang sesat, maka orang lain juga akan menggunakan hujah yang sama untuk menentang mereka di dalam perkara yang menjadi dasar dan kepercayaan mereka. Mereka meletakkan kepercayaan, umpamanya pembahagian kepada tauhid 3 yang jelas bercanggah dengan nas Al-Quran, apatah lagi pembahagian itu adalah satu bid'ah yang tak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faham itu adalah ijtihad. Ijtihad ahlan wa sahlan, boleh buat selama mana tidak bercanggah dengan nas, selama mana selari dengan nas, dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi membenarkan. Umpamanya golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah membahagikan tauhid itu kepada sifat 20 supaya mudah difahami. Semua itu diambil, semua sifat-sifat itu diambil nasnya daripada Al-Quranul Karim. Jadi perkara ijtihadiyah ini adalah ahlan wa sahlan, maknanya boleh dibuat, tidak ada masalah. Sebab jelas Nabi menyatakan, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Siapa berijtihad, ijtihad dia itu betul, maka dia akan dapat 2 pahala, dan kalau salah dia akan dapat 1 pahala. Fa akhta'a, jelas Nabi sebut fa akhta'a, silap sekalipun dia tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah kita sebagai umat Islam, apatah lagi dalam kumpulan yang sedikit kita di Malaysia berbanding dengan negara-negara Arab yang lebih ramai jumlah umatnya, umat Islamnya, maka kita perlu memahami, bersatu padu di dalam memahami nas Al-Quranul Karim supaya tidak menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat, polemik di tengah-tengah masyarakat. Apa yang berlaku kemudian di mutaakhir ini, terdapat golongan yang belajar tauhid 3 ini, mereka mengkafirkan jumlah yang besar di kalangan umat Islam. Ini adalah masalah di dalam pemikiran dan juga pembahagian, cara pembahagian tauhid 3 tersebut. Pembahagian sesat lah, pembahagian bid'ah sesat yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya mereka menganggap bahawa Abu Jahal dan Abu Lahab itu beriman, cuma beriman hanya separuh, uluhiyah ataupun rububiyah, macam itulah. Maknanya beriman satu je. Tetapi dalam masa yang sama, maknanya orang kafir, orang yang jelas-jelas kafir disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kata beriman, cuma beriman separuh, sebahagian. Tetapi orang mukmin yang mengucap 2 kalimah syahadah dan mengikut Nabi SAW bertawassul sebagaimana yang dibenarkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis sahih, dan juga dibenarkan dengan nas Al-Quranul Karim, dan juga dibenarkan oleh jumhur ulama, sebahagian besar ulama atas muka bumi membenarkan bertawassul dengan Nabi SAW. Tetapi mereka mengkafirkan golongan yang mengucap 2 kalimah syahadah ini. Ini masalah besar dalam pemikiran. Dan ini yang sedang berlaku sekarang di negara kita. Yang sedang juga perkara ini sedang berlaku di Labuan.
Maknanya ini masalah pola pemikiran mereka. Sebab itulah perkara seumpama ini perlu diperbetulkan, perlu dikawal supaya tidak menjadi lebih teruk daripada itu. Sebab itulah kita tak mahu timbul isu kafir-mekafir di kalangan umat Islam. Isu yang mana kita perlu faham dengan lebih mendalam dan lebih besar. Bukan senang untuk meletakkan seseorang itu kafir, walaupun di sana terdapat ijtihad di kalangan mereka. Mereka mengkafirkan itu hanyalah berdasarkan ijtihad mereka, ijtihad yang jelas terpesong daripada nas Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini adalah sangat mendukacitakan. Sebab itu kita perlu memahami nas ini secara lebih terperinci. Begitu juga hukum hakam yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih terperinci dan lebih mendalam. Maka dengan itulah insya-Allah kita akan berjaya melakukan yang terbaik dan memberi yang terbaik kepada umat Islam yang ada di dalam negara kita ini, insya-Allah. Kesimpulan daripada keseluruhan yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini adalah, janganlah kita menganggap bahawa perkara ijtihad, perkara yang menjadi ijtihad di kalangan ulama, tak kiralah sama ada ijtihad itu di dalam masalah yang berkaitan dengan hukum hakam, fiqh dan sebagainya, ataupun yang berijtihad itu adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Kerana akidah pun ada perkara yang diijtihadkan di kalangan ulama di dalam perkara-perkara yang tertentu, umpamanya kepercayaan kepada Isra' dan Mi'raj. Ada ulama menyatakan yang wajibnya hanyalah Isra' tapi tidak Mi'raj. Ada ulama yang menyatakan kedua-duanya dan sebagainya. Macam-macamlah pandangan di kalangan ulama berdasarkan dalil mereka masing-masing. Jadi perkara ijtihad seperti pengharaman bacaan Yasin malam Jumaat, pengharaman tahlil, pengharaman talqin dan sebagainya, ini tak sepatutnya berlaku di tempat kita. Sebab ini adalah ijtihad di tempat kita. Di Imam Mekah pun melakukan perkara ijtihad, membuat doa khatam Quran yang tak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi perkara ijtihad yang lain yang dibuat sepanjang zaman. Macam-macam jenis ijtihad yang berbeza. Jadi itulah yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan perkara ijtihad tidak lagi menjadi masalah. Sebab ijtihad ini perkara biasa. Bahkan ulama-ulama yang lain pun mempunyai perbezaan pendapat. Bahkan ditulis satu buku yang besar berkenaan dengan perbezaan pendapat antara 3 orang ulama yang yang berasal dari ataupun yang terkenal di negara Saudi, iaitu bin Baz, Ibnu Utsaimin dan juga Al-Albani. Dikarang satu kitab yang besar tentang perbezaan mereka di dalam masalah hukum. Maknanya kalau kita anggap perbezaan itu sebagai bid'ah yang sesat, maka sudah pasti kita tak tahulah adakah mereka hendak menyesatkan salah seorang daripada ulama tersebut, ataupun ketiga-tiga mereka, ataupun sebahagian dan membenarkan sebahagian yang lain. Itu masalah besar. Sebab semua ini kita kena faham hanyalah masalah ijtihadiyah. InsyaAllah kita akan bincang lebih mendetail nanti di dalam isu ini, di dalam siri-siri yang akan datang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina al-hikmah wa anshur minna wa barik lana waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah ya rabbal alamin. Wa akhir da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.